Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam siri Fiqhul Hadis. Dan dalam siri Fiqhul Hadis ini kita nak membicarakan tentang perbahasan Fiqhul Mar'ah haula as-salah wa al-adhkar wa takbir wa ghairi dhalik. Yang pertama yang kita nak menyenaraikan dan kita nak akan terangkan di antara fiqh-fiqh bagi orang perempuan yang bersangkut paut dengan hal-hal solat mereka, cara-cara berzikir dan bertakbir. Di sana ada perbahasan di kalangan para ulama. Yang pertama, ulama telah membahaskan tentang masalah harakatil mar'ah fis salah, gerak-geri orang-orang perempuan dalam sembahyang. Adakah sama dengan gerak-geri orang lelaki dalam sembahyang? Contohnya, cara untuk orang perempuan rukuk, sujud dan sebagainya, adakah sama dengan orang lelaki-lelaki dalam sembahyang mereka? Dalam masalah ini, ulama ada berbeza pendapat kepada dua pendapat. Pendapat yang pertama iaitu pendapat majoriti ulama, kebanyakan para ulama, ataupun pendapat jumhur, dia mengatakan memang ada perbezaan di antara gerak-geri dan perbuatan. Gerak-geri dan perbuatan ataupun harakat mar'ah fis salah. Contohnya, tetapi semuanya ini termasuk dalam satu kaedah, iaitu kaedah untuk menjaga orang-orang perempuan daripada melakukan perkara yang boleh membawakan fitnah. Contohnya, orang lelaki rukuk ataupun sujud, direnggangkan lengannya, direnggangkan bahunya, itu kerana orang lelaki adalah di antara ciptaan Allah Ta'ala yang diciptakan begitu. Tapi orang perempuan, ulama' dia letak satu kaedah, iaitu kaedah astar lil mar'ah. Apa saja yang tutup untuk orang perempuan memang bagusnya dipraktikkan. Apa saja yang menolong perempuan untuk menutupi aurat mereka. Oleh kerana itu, majoriti ulama mengatakan perbuatan perempuan dalam sembahyang seharusnya dia berbeza dengan perbuatan orang laki-laki. Contohnya semacam saya contohkan tadi, sama ada sujudnya ataupun rukuknya adalah bagilah dia sempit sikit daripada orang lelaki. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi apabila Nabi rukuk, Nabi sujud, Nabi nak renggangkan lengannya sehingga boleh seekor anak kambing boleh masuk di celah-celah. Tetapi dalam hal ini, untuk orang perempuan, ulama kata maka disempitkan. Kerana memang itu adalah astar, lebih ditutupi, lebih menutup aurat perempuan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la farqa bainal mar'ati war rijal. Pendapat yang kedua, tidak ada beza. Tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Kerana tidak ada dalil khusus yang mentakyinkan dan menentukan perbezaan ini. Maka pendapat yang kedua ini, kalau kita tinjau di sebalik nas atau di sebalik dalil, maka pendapat yang kedua ini adalah lebih tepat. Tapi kalau kita lihat kepada maslahah, kepada kesesuaian, khususnya pada masa kita sekarang, masa yang penuh dengan fitnah, maka agaknya boleh kita combinekan di antara dua pendapat ini, iaitu pendapat jumhur dan pendapat selain daripada jumhur. Apa saja perbuatan yang boleh menutupkan aurat mereka, maka itu digalakkan. Ini adalah apa yang telah dikomentarikan oleh para ulama. Ini satu poin ataupun masalah yang pertama. Dalam masalah fiqhul mar'ah.
fiqh tentang yang berkenaan dengan perempuan. Yang kedua, masalah yang kedua, mata rafa'al mar'ah ras. Jadi segi maklum, kita sudah maklum bahawasanya di masa kita ni memang tidak ada masalah. Tapi ada juga sebuah masjid ataupun beberapa masjid yang mereka sembahyang bersama lelaki dan perempuan. Lelaki di depan sana, yang perempuan di belakang sini. Tapi di antara mereka tidak ada tabir, tidak ada sitar, tidak ada tabir untuk menutup di antara penglihatan perempuan kepada orang lelaki. Maka dari sini hukumnya diistimbatkan hukum iaitu apabila perempuan bersolat bersama lelaki dalam satu tempat ataupun di satu masjid, sedangkan tidak ada sekatan di antara keduanya, maka seyogianya, ulama kata seyogianya perempuan itu mengangkat kepalanya setelah orang lelaki telah duduk dengan secara terusan. Oleh kerana itu nak mengelakkan daripada apa? Nak mengelakkan daripada fitnah. Kerana apabila orang perempuan itu sudah mengangkat kepalanya, orang lelaki masih rukuk ataupun masih sujud, maka itu akan berlaku fitnah. Maka dari sinilah ulama istimbatkan hukum, dan ada hadis di masa Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kana rijalun yusalluna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aqidi uzrihim ala a'naqihim kahai'atis sibyan wa qala an-nabiy sallam la tarfa'na ru'usahunna la yarfa'na ru'usahunna hatta yastawiya ar-rijalu julusa. Hadis ini sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ada menyatakan, ada ceritakan. Dia ceritakan tentang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang perempuan bersolat sama orang lelaki, tapi tidak ada tabir di antaranya. Sahal berkata, kana rijalun, banyak orang lelaki yang sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyang dia adalah rupa mana? Aqidi uzrihim ataupun uzrihim, yang mana kalau mereka mengikatkan kain mereka di dada mereka, mengikatkan dia apa? Di dada mereka, di tengkuk mereka. Macam kita pakai kain panjang dan kita pun ikat di bau kita, di tengkuk kita. Ikat. Kerana ini satu alasan, satu sebab yang mengatakan sahabat Nabi ni adalah miskin. Tidak ada baju nak pakai. Sahabat Nabi tak ada baju nak pakai. Sampai miskin, takat kata nak sembahyang pun tak ada baju nak pakai. Apabila sembahyang, mereka ikat kainnya sampai ke tengkuk. Dan kainnya memang panjang sampai ke lutut. Ini susahnya, miskinnya, keparatnya para sahabat Nabi SAW. Tapi kita ni banyak sekarang. Baju pun banyak tapi tak pakai juga sembahyang. Ini salah satu perkara yang sedih juga. Oleh itu, sahabat Nabi SAW, ini perbuatan mereka. Mereka sembahyang dan di belakang mereka ada orang perempuan. Mereka pun ikatlah kain di tengkuk mereka dan lepas sampai ke lutut. Nabi kata dia perbuat macam ni. Sahal kata dia perbuat macam ni. Selalu dia perbuat macam ni. Kahai atis sebian. Semacam dengan kanak-kanak. Semacam dengan budak-budak sembahyang. Lepas tu Nabi SAW beritahu ke orang perempuan yang duduk sembahyang kat belakang lelaki. Nabi kata apa? La yarfa'na ru'usahun. Jangan angkat kepala kamu. Jangan angkat kepala kamu lagi. Sehingga bagi orang lelaki duduk tetap dulu atas di kedudukan dia dengan cara sudah siap duduknya, barulah dianjurkan untuk orang perempuan mengangkatkan kepala. Ini adalah satu dalil yang merupakan Islam adalah satu agama yang maqasid syar'iyahnya iaitu untuk menghindarkan daripada berlakunya fitnah. Maka dari hukum sini
kalau masjid itu tidak ada tabir, maka inilah hukumnya. Kita kena pakai hukum macam ni. Tapi kalau masjid itu ada tabir, ada sitar, ada persekatan di antara lelaki perempuan, dan orang perempuan boleh didengarkan suara imam, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Hukumnya kembali kepada hukum asal, iaitu perempuan kena apa? Kena dengar takbir imam, takbir intiqalat. Barulah itu sesuai dengan sunnah dan hukum asal yang dipraktikkan oleh para sahabat ridwanullah al-majma'in. Tapi kalau masjid yang tidak ada tabir, maka inilah hukumnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dan difahamkan oleh para ulama. Maka hadis asalnya iaitu hadis yang Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu. Itu hadis asalnya. Maka dari sini kita tahulah fiqhul hadis, kita tahu juga di antaranya iaitu sahabat Nabi SAW adalah sahabat bukan orang yang kaya. Bukan orang kaya raya. Lebih lagi sahabat yang masa dia duduk di kat Mekah. Mereka ditindas. Mereka di antara orang yang miskin. Orang yang kelaparan. Tapi mereka juga bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari hadis ini kita tahulah betapa susahnya para sahabat ridwanullah dalam nak mengerjakan ibadat. Tetapi mereka dibimbing oleh murabbi yang sangat besar, murabbi yang sangat digagumi oleh orang, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka inilah dua masalah yang kita bincangkan dalam siri ini. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan masalah lain pula, iaitu masalah yang berikutnya pada sisi yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.